Saya jadikan makanan ni, dadah ni sebagai satu makanan. Waktu tu tak dapat makan nasi pun tak apalah, asalkan dapat makan dadah ni. Jadi umur 12 terlibat dengan dadah jenis pil kuda. Memang kalau kat Pantai Timur terkenal sangat. Umur 14 dia dah berpindah ke metametamin ataupun dipanggil batu. Saya Muhammad Izzadin bin Abdullah, berusia baru 24 tahun. Saya berasal daripada Kemaman, Terengganu, lahir di sana dan dibawa oleh keluarga angkat tinggal di Maran, Pahang lah. Jadi pendidikan awal saya di sekolah rendah SK LKTP Fedah Kampung New Zealand, nama New Zealand. Itulah sekolah saya. Masuk ke alam sekolah menengah, bersekolah di 7 buah sekolah, dan 7 buah sekolah ni saya dibuang sekolah. Saya 4 orang adik-beradik, semua membesar dengan keluarga angkat. Pertama sekali, apa yang niat saya pada awalnya, memang saya nak bagi kesedaran, sebab saya tengok remaja ramai sangatlah yang dalam negeri ni yang menganggap bahawa kesalahan jenayah ni adalah salah satu lawak jenaka yang tak ada apa-apa, buat jenayah suka-suka and then kena tangkap baru nak sedar waktu tu. Jadi saya cerita supaya orang tak tersilap langkah macam mana kami buat lah. Macam mana saya dulu pada awalnya buat kesalahan, masuk ke dalam negeri ni, saya sendiri yang lalui, saya sendiri yang rasa. Jadi saya tak nak anak-anak muda ataupun kawan-kawan saya sendiri terlibat dengan apa yang saya buat. Memang niat saya tu nak bagi kesedaran lah. Kalau nak cerita balik memang sedih lah. Saya antara anak paling nakal lah. Saya adalah salah satu anak emas lah. Dalam keluarga saya anak tunggal. Jadi ayah saya tu memang dia sayang sangat kat saya. Saya ada ibu tiri. Ayah saya kahwin baru. Ayah saya ni banyak luangkan masa dengan anak-anak lain. Jadi mungkin perasaan saya je waktu tu berbagi kasih. Dan sebelum ni dah syok jadi anak tunggal. Jadi bila ayah saya banyak luangkan masa dengan keluarga sana, saya jadi macam, jadi saya memang tak salahkan didikan keluarga. Keluarga saya cukup bagi didikan yang sempurna lah. Bab soal agama, akademik. Kalau ikutkan dah 7 buah sekolah saya kena buang, masih lagi ayah saya nak naik ke PPD, nak mohon saya untuk pergi belajar kan. Saya tak pernah salahkan dia. Jadi umur 12 saya terlibat dengan dadah. Awalnya saya nak mencuba je lah, sekali je macam tu, niat mula nak cuba sekali je. Jadi jahatnya dadah ni ada satu ketagihan yang sangat kuat. Pemulihan untuk orang isap dadah ni sepanjang hayat. Bila terlibat dengan dadah, dia adakan satu perasaan rindu tau. Bila rindu ni dan ketagih ni memang sangat kuat. Jadi umur 12 terlibat dengan dadah jenis pil kuda. Memang kalau kat Pantai Timur terkenal sangat dengan pil kuda ni. Umur 14 dia dah berpindah ke metametamin ataupun dipanggil batu, bahasa kampung dia ais kan. Tak situ makin agresif, makin nakal. Bila dah terlibat dengan dadah, orang kata yang dos dia lebih tinggi sikit. Umur 14 juga saya terlibat dengan morfin. Morfin ni kalau kategori pelanggar-pelanggar dadah, antara dadah yang paling tinggi lah, bahaya dan yang paling murah. Kalau ikutkan, saya memang jarang dengan keluarga. Saya berpindah ke bandar, saya hidup di kaki lima, tidur di depan masjid, tidur di tepi-tepi lorong. Kalau nak ikutkan, gelandangan lah senang cerita kan. Saya jadikan makanan ni, dadah ni sebagai satu makanan. Waktu tu tak dapat makan nasi pun tak apalah, asalkan dapat makan dadah ni. And then ayah saya pun naik ke Kuantan cari saya, nak saya balik kan. Saya balik, saya sekolah kena buang. And then umur 17 saya buat satu jenayah. Saya ditangkap atas kesalahan 457, pecah masuk rumah. Itu semua berpunca daripada dadah. And then saya dihantar ke sekolah negeri pada umur 17 tahun lah. Dia biasalah sifat remaja ni, sifat ingin tahu yang membuat-buat dalam diri. Kita tahu itu dadah. Waktu tu saya tahu tu dadah, tapi dalam otak saya, macam mana rasanya dadah ni kan. Dadah tu takkan ada kaki nak datang kat kita kan. Saya yang pergi cari kat kampung saya ni. Saya tahu kawan-kawan yang hisap dadah, kawan-kawan yang jual dadah. Waktu tu Fedah ni mindset masyarakat, budak Fedah memang hancur kan. Ada setengah-setengah Fedah yang mana tempatnya sebagai satu port, kawasan yang memang senang dapat. Jadi saya jumpa kawan-kawan yang hisap dadah, saya yang minta tolong dia. Saya tak pernah salahkan pengaruh rakan sebaya lah, tapi pengaruh rakan sebaya pun menjadi faktor untuk seorang lakukan kejahatan. Pada tahun 2017, waktu tu kami sama umur, semua 17 tahun, dan waktu tu kami SPM. Saya tak belajar, saya dah tak sekolah, saya dah kena buang sekolah kan. Jadi kawan saya ni, dia belajar waktu tu, dia sekolah lagi. Dalam lock up, waktu ni kami dah buntu dah, macam mana nak keluar, ada tak orang jamin kami kan semua. Kawan-kawan saya pun, saya cakap tak apalah macam ni, letak statement saya yang salah, kira saya lah buat itu, buat ini semua kan. Jadi mereka dibebaskan dengan jaminan bond. Jadi saya tak dapat jaminan waktu tu. Saya buat macam ni, ingat saya buat macam ni, ingat saya dapat bebas. Saya pun tak dapat bebas sebab psycho polis ni hebat. Jadi saya tak pernah salahkan siapa-siapa. Saya dihantarkan ni, saya rasa sangat bersyukur lah. Saya memang dah tak ada arah, tak tentulah hidup saya ni. Saya hidup pun dah tak ada tujuan. Dengan dadah je saya dah rasa macam tak boleh nak keluar daripada circle ni. Hari-hari kalau tengah hisap dadah tu pun saya rasa macam nak berhenti, tapi tak boleh nak berhenti. Kalau dulu penghuni 1000 lebih, tahun ni antara kurang lah sikit, dah jatuh ke 800 je penghuni. Paling ramai belah-belah Pantai Timur, antara Pahang, Terengganu dan Kelantan memang sangat-sangat. Yang paling banyak di Kelantan lah. Majoriti kes di negeri ni semua berkaitan dengan dadah berbanding dengan jenayah tu. Setakat ni kes bunuh tu tak ada lagi lah. Kes bunuh biasanya dihantar ke sekolah integriti, di mana
mana di sekolah integriti tu ada cop banduan lah, dipanggil banduan muda. Jadi jenayah yang paling berat dekat sekolah negeri ni lah 376 adalah kes rogol lah, dan barulah kes samun, pecah rumah, dadah. Jadi majoritinya kes dadah lah. Kes rogol pun ramai kat sana. Saya rasa kena tangkap ni pun salah satu hikmah Tuhan nak tunjuk pada saya waktu tu. Satu kata-kata daripada Razi Hamzah, Corporal 161536. Ada satu kata-kata yang buat saya jadi semangat. Dia cakap pada saya, Jad, ini bukan awal yang buruk dan bukan akhir dalam hidup. Kecaman tu bagi saya normal lah. Ustaz yang menyampaikan ilmu pun kena kecam, apatah saya yang pernah digelar sampah. Nak hidup ni pasti ada ujian. Allah akan selitkan ujian. Kalau tak ada ujian, bukan kehidupan. Saya jadikan kecaman sebagai satu api dalam diri saya. Bukan api dendam, api untuk membakar semangat saya terus maju ke depan. Kalau ikutkan 2020 kena kecam teruk tu, memang kena kecam teruk. Tapi dengan kecaman tu, alhamdulillah, saya dapat lagi menjalani kehidupan saya.